Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat para pendengar dan penonton kita. Semua apa khabar, sihat Jadi selamat datang. Kita ucapkan and thanks to those yang masih lagi stay and nak tengok konten-konten kita di mana kita huraikan masalah-masalah fikir ataupun hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan-bulan puasa lah. Jadi hopefully-nya memang kita punya objektif nak adakan benda ni untuk kita semua dapat manfaat during Ramadan ni. At least kita dah clear lah benda-benda yang kita terfikir-fikir tapi kita malu nak tanya ustaz-ustaz kan. Jadi di sini adalah platform di mana kita kedepankan ataupun kita bawa ustaz-ustaz kita daripada Masjid Al-Iman untuk kita hilangkan ataupun jawab semua soalan-soalan yang ada dekat fikiran kita. Okay, jadi ini kita merupakan kita dah pertengahan Ramadan. Jadi macam mana Ustaz so far Ramadan? Okey ke tidak? Alhamdulillah. Kalau kita dekat Masjid Al-Iman, banyaklah yang kita buat sikit sebanyak. Dia ambil contoh, kita berikan bubur kan untuk jemaah-jemaah kita, dan lepas tu kita ada aktiviti iftar lah harian dan sebagainya. Betul. Dan memang itu adalah orang kata tu budaya ataupun aktiviti yang kita adakan dan setiap bulan Ramadan ni adalah untuk kita menjamu kan orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau orang puasa ni, kalau kita berikan makan, tak rugilah. Sebab kalau kita berikan makan kepada orang yang berpuasa, kita pun dapat pahala orang yang puasa betul, tu. Kan? Betul. Jadi ini adalah sikit sebanyak benda yang kita teruskan lah dekat masjid. Dan juga kalau secara individu lah ataupun secara bersendirian, kita bolehlah, kalau budaya yang kita boleh teruskan adalah bila mana kita hidup berjiran. Betul. Sebab bulan Ramadan ni kita kadang-kadang terlalu fokus kat puasa je. Tapi ada juga benda-benda yang aspek yang lain kita boleh perbaiki. Silaturahmi ke dengan dengan jiran-jiran kita. Nak beri makan ke, tukar-tukar makanan, ambil contoh. Ataupun yang kalau yang special ni, kalau dekat Canberra tu dia ada community ataupun like jiran yang tinggal sama blok tu, dia iftar sama-sama dekat the corridor. Itu satu benda yang kira meriah yang tak dapat komplain Alhamdulillah, kira kalau orang tak mahal kira lah. Yang mesti bising je lah Exactly. So menunjukkan yang bahawasanya kira kita dalam bulan Ramadan lah, inilah masanya yang kita tunjukkan kepada teman-teman kita, ataupun lah tak kira lah mereka ni orang yang beragama Islam ataupun tidak, yang agama kita ni agama yang indah. Yang kita boleh bersilaturahmi, tak kisahlah kepada orang itu dia ni kawan kerabat kita ke, teman-teman kita ke, jiran kita ke dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang bulan Ramadan ni buat benda macam itulah. Jadi menambahkan lagi kebaikan, dan insya-Allah kita dapat jalankan bulan Ramadan ni dengan orang kata tu meriah. Betul. Itu yang kita nak. Memang betul lah. Actually meriah tu adalah benda yang kita nak. Dan also lagi bulan Ramadan ni bulan kita banyak ganjaran yang kita boleh dapat. Jadi lagi meriah amalan yang kita buat, lagi insya-Allah kita akan raih banyak manfaat dan also Maybe ganjaran. Zikri kalau dah lama tak orang kata tu menyambut Ramadan dekat Singapura kan, baru balik daripada belajar kan. Jadi macam mana tu Ramadan di luar negara? Dia a bit emotional sikit lah. Emotional Selalu buka lagu Siti Nurhaliza. Kira selalu kalau dekat biasanya before this, kira 4 tahun saya puasa dekat Mesir lah, luar negeri. Jadi jauh daripada family, jauh daripada kawan-kawan yang dekat Singapura dan sebagainya. Jadi bila mana kita dapat rasa lagi Ramadan dekat Singapura, kita kan dari kecil memang kita dah biasa dengan tradisi ataupun budaya cara Singapura sambut. Jadi bila dapat sambut tu rasa macam masya-Allah lah. And also lagi lepas ni, kira bila kita iftar sama-sama dulu, biasanya kita akan makan dulang tau. Jadi sekarang pun kita dah kembalikan kan dekat betul. Masjid kan? Iftar secara berjama'i dengan kita makan dulang dengan jemaah-jemaah yang lain. Kita dapat sembang-sembang dengan orang tu pun actually cukup sangat-sangat macam best lah. You can feel dia punya macam excited bila every time nak makan berulang dengan jemaah-jemaah yang lain. So and also bila dapat dekat dengan kita punya mak kan, dia selalu masakkan kita. Jadi apa-apa yang kita nak kita dapat. Macam sekarang saya ni kat rumah seorang tau. Kira yang lain semua abang dah kahwin. Jadi mak mesti tanyalah,
Zik nak makan apa? Nanti yalah. semua mesti kalau Betul contoh dia makan dia masak benda yang lain, tapi macam benda tu dia tahu yang saya tak favor sangat, nanti dia akan masak kira masak Masya special Allah. lah. Masak special. Masya Allah. Jadi kalau dekat luar negeri tu tak dapat lah. Yalah. Kalau kat Mesir tu, time kat Mesir tu bila bulan Ramadan tu memang sangat-sangat meriah. Meriah. Kalau dekat Mesir dia punya suasana Ramadan tu lebih meriah daripada suasana dekat bila raya. Betul. Jadi bila Dan Ramadan tu lampu dah kelap-kelip semua nampak. dah ada, Lampu lap-lip semua dekat mana-mana dah ada. Bila raya tu dia dah mellow down sikit lah. Betul. Jadi tu yang patutnya apa yang kita kena terapkan lah. Which is bulan Ramadan lah. Bulan di mana kita meriahkan kita punya diri, and also kita macam as simple as kita letak lampu lap-lip dia akan macam apa, hidupkan kita punya harian tu lah. Betul. Jadi lebih semangat kita nak ibadah, nak buat benda yang baik dan sebagainya lah. Jadi benda tu perlu kita terapkan lah. And also tu pada antara perkara yang tak boleh lupa bila saya dekat Mesir lah. Dia punya suasana sangat-sangat meriah. Yes. Jadi kalau kita dapat buat dekat Singapura gitu kan, dekat masjid-masjid kita ada lap-lip dan sebagainya tu kan, Masya orang datang orang rasa segi semangat betul, nak ibadah. betul. Yes. Jadi Ustaz tadi macam mana kalau Ramadan? Tak. Apa yang tadi saya punya jawapan samalah. Sama okay. Apa yang saya ada cerita macam-macam tu dah merangkumi. Okay, semua tadi. Tak adalah kalau Support lah. kalau secara individu memang kalau nak dikatakan lah secara individu sendiri tu alhamdulillah Ramadan so far okey, tapi masih banyak perlulah untuk diperbaiki. Betul. Kita every time kena perbaiki. Lagi-lagi kita pun dah nak masuk malam Lailatul Qadar kan. Kita kena gear up lagi lah kita punya semangat untuk teruskan ibadah. Kita dah kena gear 5 kena betul-betul. Orang kata tu kalau marathon ni dah last lap. All out. All out. Itulah kita dah menghampiri 10 malam terakhir ni. Kira ada hadis tu mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha kan. Sesungguhnya amalan tu tergantung pada yang pengakhirannya. Jadi apa-apa pun pengakhiran tu sangat-sangat penting. Jadi kita harapkan yang pengakhiran ni pengakhiran yang baik, and also bila kita banyakkan kita punya amalan bila akhir-akhir ni, insya-Allah dengan usaha tu kita dapatlah Lailatul Qadar. Jadi speaking of Lailatul Qadar, jadi penonton kita pun nak tahu jugalah what is Lailatul Qadar. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkanlah apa tu Lailatul Qadar dan apa kelebihan dia dan sebagainya. Silakan Ustaz. Saya mula. Okey. Berkenaan tentang Lailatul Qadar, yang pertama sekali pengenalan Lailatul Qadar ni kita mudah nak cari apakah maksud dia. Dia tertulis dalam surah Al-Qadar. Ada satu surah yang khusus. Boleh bacakan sikit Ustaz? Sikit kasih sikit. Awak baca lah Golden Boy. Golden Boot. Okey, sabar. Alright, tahu silakan Ustaz. Okay, so dalam surah Al-Qadar tu daripada ayat 1 hingga akhir dia ceritakan memang keseluruhan lah apakah itu malam Lailatul Qadar. So jadi yang pertama, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Secara keseluruhannya di Baitul Izzah. Bermakna para malaikat yang menerima Al-Quran secara menyeluruh pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu yang perkara yang special, merupakan bulan Al-Quran. Sebab tu kita selalu dengar bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Dan kita juga digalakkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin lah dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua disebutkan dalam Al-Quran juga, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang di mana kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kira semua dah maklum lah, dah tahu berkenaan tentang kelebihan malamnya tu 1000 bulan tau. Banyak ganjarannya kalau kita terlalu banyak. Tetapi sayangnya kita tahulah penghujung-penghujung Ramadan ataupun kita lihat bila akhir-akhir 10 malam terakhir tu orang ataupun jemaah yang datang ke masjid tu semakin berkurangan. Itu kira normal. Kita pun kadang-kadang pun tengok pun sedih lah. Tapi dalam masa yang sama kita husnuzon. Mungkin dia lebih banyak luangkan masa dengan keluarga. Mungkin ada urusan kita tak tahu kan apa yang pergi bazar. Sekarang bazar pun dah buka banyak. Ada every macam west, north semua dah ada tau. Betul. Dia lagi ending lagi banyak sale kan. Jadi happening lah. Tapi kita tak judge. Kita tak judge lah. Mungkin dia juga ada amal ibadah dia sendirilah. Berikan makanan dengan keluarga, untuk keluarga, berikan baju raya ke atau semua pun juga ibadah. Jadi kita pun tak nak judge dekat situ. Tapi kalau sekiranya ada kebaikan yang di mana kita boleh
kejar malam Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar tu, kita usahakan. Sekarang pun tengah trending geng subuh macam Jumaat. Apa kata kita buat geng cari malam Lailatul Qadar tu macam Jumaat. Happening. Mesti happening. Kira every solat fardu mesti macam Jumaat lah. Mesti. Tapi susah lah. Susah. Orang Boleh, kerja, Ustaz, orang boleh, kerja. insyaAllah. Tapi mungkin kalau saya nak add sikit lah daripada apa yang tadi Ustaz Zudi cerita kan. Kalau tu, kadang-kadang orang tak faham tau 1000 bulan ni apa maksud dia. Orang macam 1000 bulan macam banyak gini-gini semua Kalau kita try to macam look it at the point of like macam mathematically lah, kira macam by kira 1000 bulan ni dia punya equivalent is the same as 83 years of life. 83 years. 83 years, 83 tahun. Saya sekarang ni baru je dah 20 lebih. And kalau kita tengok like mungkin orang-orang tua kita ke, atuk kita ke dan sebagainya ke, ada yang mungkin lepas, tapi 83 tu kira orang kata tu average, yes, itu yes. adalah umur yang orang akan hidup lah. Betul. So Kebiasaannya technically kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar and kita dapat buat ibadah pada malam tersebut, ia adalah seperti kita dapat buat satu ibadah tu seumur hidup. kita. Luar biasa. Masya Kan? Allah. Kan umat Nabi Muhammad SAW ni, inilah yang special pasal kita. Kita buat tak bayar banyak, tapi bila kita dapat tu, dia dapat Masya Allah, luar biasa. Kalau kita tengok umat-umat yang terdahulu kan, macam diorang buat ibadah selalu, sampai beratus-ratus kali lah dia punya benda yang dia nak kena buat tu. Tapi ganjaran dia sama dengan apa yang kita buat sedikit, tapi banyak Allah SWT. Kita lihat bagaimana Allah SWT sayang kita. Betul. Kerana itulah adanya malam Lailatul Qadar ni lah. Itulah. Kalau kita nak tengok memang Allah kalau nak berikan kita pahala dan ganjaran, dia memang akan berikan semua. Betul. Macam Allah tu sangat-sangatlah pemurah. Sampai dia nak berikan sebanyak itu. Kalau kita macam manusia ni nak kasih orang duit pun, kita teragak-agak nak fikir. Betul. Tapi kalau nak bandingkan dengan Allah nak berikan kita, dia akan berikan segalanya. Jadi itulah bila kita bercakap pasal Lailatul Qadar ni, kita memang nak sangat dapatlah dia punya ganjaran kan. Jadi mungkin apakah amalan-amalan yang kita boleh buat? Macam kita akan lalui 10 days of last 10 days of Ramadan. Jadi apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan bila last 10 days ni, ataupun sekarang pun kita dah boleh mulalah untuk gear up kita punya ni. Apa Ustaz? Okey, kalau tentang amalan, lagi baki beberapa hari yang kita ada ni, amalan-amalan yang kita boleh lakukan sebenarnya memang banyak. Puasa tu biasa, solat pun biasa, solat sunnah tu memang kita sering dengar. Tetapi kalau sebagai first yang tambahan yang saya boleh kongsi, amalan yang wajib yang perlu kita lakukan Kira. Zasul. Kita jangan lupa untuk tunaikan zakat fitrah kita. Zakat fitrah. Kita dah baki Nanti dia dah last minute kan. Baru orang nak start bayar. Baru nak start bayar beratur panjang. Betul lah. Kita tahu pun kalau tak sempat sampai kaunter dah tutup dan sebagainya, tu takut nanti betul. kita punya zakat fitrah terlepas. Jadi tu Mungkin ada orang yang suka bayar yang pagi raya. pagi raya tu memang kalau ikut daripada waktu yang afdal, tu memang paling afdal. Yelah. Tapi melihat kepada situasi masyarakat kita yang dah ramai dan Kadang sebagainya. orang nak kena faham konteks tu lah kan. Betul. Ada orang mati-mati pagi raya juga kan nak buat. Kalau semua nak bayar pagi raya, tak solat lah raya kita. Bila nak start solat. Bila nak start solat, bila nak jalan raya, sukar. Jadi kita kalau boleh, lagi beberapa hari ni, yang pertama tunaikan yang wajib dulu. Betul. Puasa kita teruskan macam biasa, solat fardu kita jaga, dan kemudian zakat fitrah kita jangan kita lupa. Itu salah satulah perkara yang saya boleh kongsikan lah. Tapi selain daripada tu, seperti biasa yang kita tahu di orang kata tu tradisi ataupun amalan lah, orang-orang at least dekat Singapura ataupun saya rasa mungkin di seluruh dunia, adalah untuk bangun pada malam hari lah, untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Bukannya maksudnya Qiyamul Lail tu dilaksanakan 10 malam yang terakhir sahaja. Kita luar daripada bulan Ramadan pun ada Qiyamul Lail. Boleh je lakukan, tak ada masalah. Cuma bila mana kita kata tu kita dah Gear 5. Kan, kita dah ini kira dah last lap tau. Kita nak kena all out. Jadi kalau kita nak buat nak all out, kita nak kena tunjukkan semangat ataupun satu
benda yang kita tambah lah. Jadi bila kita tambah tu, kita tambahkan dengan ibadah qiyamul lail. Betul. Jadi bila kita qiyamul lail, apa yang kita selalu lakukan? Kita lakukan ibadah solat sunat tahajud. Kita solat taubat, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan dosa-dosa kita. Kan kita lakukan solat sunat hajat bila mana kita berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan doa-doa. Betul. Kan apa benda semua dan sebagainya. And mana yang kita tahu juga, seperti mana sebahagian ulama pernah mengatakan, yang pada malam hari tersebut itulah malam yang paling senang sekali doa kita diterima oleh Allah SWT. Malam-malam yang mustajab doa-doa kita. Dalam masa yang sama Ustaz, tentang kelebihan Siapa tu kawan? Ada gangguan juga. Kalau cakap tentang kelebihan Lailatul Qadar juga, yang tadi kita ceritakan daripada awal kan, malam lebih baik daripada 1000 bulan, malam diturunkan Al-Quran. Salah satu kelebihan malam Lailatul Qadar juga, Allah memberikan tawaran untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Nabi SAW katakan kan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita tanyalah diri kita kan, kita pun bukan manusia yang sempurna. Banyak dosa kita lakukan bertahun-tahun, mungkin dah lama, dosa-dosa lama. Jadi pada satu malam tu, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kita betul-betul isikan pengharapan dengan penuh keimanan, mengharapkan pengampunan daripada Allah. Allah ampun semua segala dosa kita. Betul. Takkan sayang kalau kita lepaskan peluang tersebut. InsyaAllah. Jadi itulah di antara yang boleh kita kaitkanlah dengan malam Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, kadang kita ni rasa macam diri kita macam taklah berapa alim. Kadang-kadang kita macam buat benda maksiat ataupun sebagainya. Jadi kita kadang rasa malu tau. Bila nak buat macam, kita ni layak ke nak kena buat benda ni. Kadang kita macam tak agak-agak nak datang masjid pun, kita macam aku pergi, aku takut orang judge lah. Betul. Kadang kita rapat dengan kawan-kawan yang macam dengan kita kan, selalu habis nanti macam kalau kita nak buat benda yang baik, orang cakap tak payahlah kau, jangan lah, kita tak mesti baik lah dalam Ramadan lah. Jadi macam mana Ustaz kalau kita kat dalam situation tu? Macam mana kita nak encounter that feelings lah? Okay, so actually kan, I think kita tak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala tu karakter dia seperti manusia. Kan? Betul. Sebab kalau kita minta dengan manusia mungkin ada cara dia tersendiri lah kan. Let's say kalau kita minta duit daripada orang, kita bang hulu 100 bang. Kan? Mungkin ada orang tak suka. Ada orang tak suka. Tapi kalau seperti apa tadi yang Ustaz Zudi cakap kan, Allah SWT lebih nak kita minta daripada dia. Dia tawarkan diri dia tu untuk orang minta daripada dia. Jadi kalau kita yang rasa malu, kita rugi lah. Kita yang rugi. Kita tak boleh rasa malu dengan Allah SWT. Sebab memang Allah SWT ciptakan kita untuk kita sembah kepada dia. Dan kita minta kepada Allah SWT. Memang tempat kita untuk minta Allah SWT. Jadi kalau kita madu dengan Allah SWT, kita akan rugi lah dalam kehidupan kita. Tapi kalau dengan member kan, dia memang kita cakap, kita bukan nak putuskan silaturahmi ke apalah. Tapi kalau member kita tu tak bawa kita kepada kebaikan, mungkin dia bukan member kita lah. Betul. Actually betul lah. Kan? Kalau kita nak buat benda baik, maksud orang tu yang holding us back. Dan mungkin kita nak kena question like, is this my true member lah. Betul. Dia boleh jadi kawan-kawan biasa, tapi kalau kita cakap members, maybe betul. You should question yourself lah. Yes. Satu perkara lagi tadi Ustaz katakan, macam ada yang rasa malu tau. Sebab dia memang dah lama buat dosa. So bila dia nak lakukan ibadah, dia macam mempersoalkan, layak ke aku buat benda ni? Allah masih pandang aku ke tak, dan sebagainya. Itu yang kembali kepada hadis yang tadi Ustaz Zikri katakan pada permulaan, innamal a'malu bil khawatim. So sebab tu kita jangan fikirkan tentang pas kita lah. Pas kita tu of course kita nak kena perbaiki. Tapi kita cuba nak, kalau kita dah ada kita dah ada niat nak lakukan kebaikan, betul-betul nak taubat, kita terus buat. Betul. Kita tak tahu, mana tahu waktu yang kita taubat tu lah Allah tarik nyawa kita. Alhamdulillah kita mati dalam husnul khatimah. Betul. Kemudian satu perkara yang tentang Ustaz katakan, yang member-member yang mungkin cakap dengan kita, lah dia ni action baik lah, dulu macam ini. Ni memang kebiasaan lah mulut manusia yang tak akan henti berkata. Ni saya teringat satu cerita lah berkenaan tentang kata mulut orang, ataupun mulut orang lah yang akan sentiasa berkata berkenaan tentang seorang ayah dengan anaknya yang mempunyai keldai. So kalau ayah dia biarkan anak dia naik, ayah dia tarik keldai, orang kata anaknya tak menghormati ayahnya. Tak apa anak macam ni, kenapa tak kasih ayahnya yang dah tua naik. Kalau kemudian dia berikan ayahnya naik, anak dia pula yang tarik, orang pula juga mengata ayah dia tak ada sifat
belas kasihan dengan ayah dia Betul. pula. Never ending lah kira. Kemudian lepas tu dua-dua pula naik. Dua-dua naik, orang kata kita tak kasihan keldai kepada- lah. Kemudian bila dua-dua tak naik, hanya dua-dua menarik keldai, orang cakap mereka tak betul pula. Jadi Sudahlah. Dia dah give up lah. sudahlah. So Tapi dia macam nasib baik cerita dia. Keldai tu tak naik diorang dua. Tak terfikir pula. itu dia dah plot twist lah. Jadi dia tak akan habis. Orang mengata tu dia tak akan habis. Kita buat ni salah, buat tu salah, buat tu salah. Jadi kita buat je mana yang kita betul-betul yakin. Ni memang perkara yang betul, perkara yang baik. Buat je terus. Dan memang nak berubah ni dia perlu mujahadah kot. Betul, mujahadah nafs. Kan kalau kita berubah dia senang, semua orang dah berubah sekelip mata kan. Betul. Tapi kalau dia memang that is the process. Kalau kita nak ubah, memang kita nak kena lalui dugaan lah. Betul. So, kadang-kadang dugaan dia boleh datang daripada diri sendiri. Kadang-kadang dugaan dia boleh datang selalunya lah daripada influencers kawan-kawan lah. Jadi memang nak kena, orang cakap tu adab lah. Betul lah. Gitu. Orang kata tu the journey is never easy Kira macam Allah nak bagi benda yang ataupun pahala yang sangat banyak. Benda tu, proses tu bukanlah sangat mudah. Jadi kalau nak dapatkan benda yang macam contoh kita nak dapat gaji yang banyak, kita kena usaha yang banyak lah. So kalau kita nak dapatkan ganjaran tu, benda tu memang tak dinafikan, benda tu bukan benda yang bukan benda yang senang. Jadi memang kita kena lalui all these problems dan also ujian lah. Jadi kita hiraukan je lah siapa-siapa yang nak mengata ataupun apa, sebab memang kita takkan lari daripada itu. Kalau bila puasa ni kita tahulah syaitan ni dipenjarakan kan. Tapi mungkin ini adalah antara bisikan-bisikan yang hasutan-hasutan. Kita boleh, bukan syaitan lah, tapi manusia pun kira boleh bisik-bisik ataupun cakap-cakap perkara-perkara yang kita tak nak. So kita kena, in order untuk kita capai benda yang kita nak tu, kita kena overcome all this ujian lah. So it's a matter of macam kita orang ni sedia untuk nak dapat ke, kalau tak nak dapat. So kalau kita nak dapat, kita kena go for it lah. Betul. Jadi kita jangan kita as kawan, as members, kita ajaklah orang kepada kebaikan. Sebab adalu al khair kafa'ilihi. Kira orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan dapat juga pahala orang yang buat disebabkan dia. Jadi semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang dapat pahala inilah. And also kita ajak orang kepada kebaikan. Kalau kita dapat juga Lailatul Qadar, bayangkan berapa banyak lagi pahala yang dia dapat kan. So jangan waste this opportunity. Kita teruskan apa yang kita dah azamkan. Kita dah last lap ni. Macam kalau kita nak marathon ataupun kita nak lari 400 meter, biasanya last 100 meter tu kita akan sprint. Jadilah macam orang yang akan sprint last 100 meter tu. Dalam kita nak face last 10 days of Ramadan ni, semoga kita dapat sprint dengan kita increase kita punya ibadah. Kalau kita rasa macam kita tak pernah buat, kita start. Yang penting kita mulakan. Selagi kita tak mula, kita tak akan tahu apa dia punya hasil lah. That's why kita just kena try. InsyaAllah bila kita cuba, Allah akan bantu kita. Betul lah. InsyaAllah. Jadi macam panjang pula gitu. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Lailatul Qadar. Kita tahu kelebihannya, and also kita tahu what to do lah, and also macam apa yang kita perlu lalui untuk kita capai Lailatul Qadar itu sendiri. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke pengakhir episod yang ketiga ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Zuhdi dan juga Ustaz Hairil Amri. Kita akan Ustaz Hairil Amri pula. Asyik terfikir jadi dia tengah busy dengan nikahkan orang aja. Ustaz Hairil, so Ustaz Zuhdi. Jadi insya-Allah kita akan kembali lagi dalam podcast kita Fikir Sekejap edisi Ramadan. Sekian apa tagline kita. Walau sekejap, harapnya bermanfaat. Hanya dalam Fikir Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.